ada yang belajar makrifat boleh jalan atas air. Ada yang belajar boleh hilang, ya. Ilmu tu. Ada yang belajar sembayang ke KL boleh sampai dekat Mekah. Kemana guru tadi? Guru kita sembayang kat Mekah lah. Ini masa solat Jumaat ni. Solat Jumaat. Mainlah kita sembayang ramai. Guru kemana? Guru kita sembayang dekat masjid lah. Masjid Haram. Dekat Mekah. Kalau KL sembayang Jumaat, pukul berapa? Waktu sembahyang Jumaat kat KL pukul berapa? Dah. Arab pukul berapa? Kalau dekat KL pukul 1, itu Saudi, Mekah baru pukul 9. Sembahyang Jumaat apa guru kat Masjidil Haram? Tengok ada guru makrifat. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Jom kita pergi sembahyang guru, main Jumaat. Saya sembahyang Jumaat dekat Mekah. Oh iya. Murid pun tanyalah dengan guru. Kalau sembahyang Jumaat dekat KL ni guru, pukul 1 siang. Kalau dekat Arab, dekat Mekah itu pukul 9 lah guru. Guru sembahyang kat mana? Ada tak dengar cerita? Boleh sembahyang jauh. Ini bukan kita nak keji orang, tak ada lah. Ini cerita real, Kalau waktu kita Malaysia, waktu kita Malaysia ni waktu Johor, Arab Saudi belum masuk Johor lagi. Jangan cakap guru sembahyang kat Mekah, Ampun, mohon maaf Bang Adi ni, bila ada guru dekat sini yang tengok video Bang Adi ni, minta ampun, minta maaf lah, bukan nak caci, bukan nak keji ilmu, bukanlah merendahkan satu ilmu, bukan, Bang Adi di sini hanya berkongsi saja, sebab Bang Adi pergi dekat Mekah melalui tawajuh, melalui zuk, melalui tawasul, melalui zuk. Kalau pukul 3 pagi Malaysia, itu pukul 12, pukul 11 dekat Saudi. Jadi tak sesuai kalau kita cakap waktu solat Jumaat Malaysia, guru kita pergi dekat Saudi solat Jumaat dia, itu no logik lah, tak masuk akal, karena waktu kita berbeza, itu ilmu akal. Jadi jangan nak ke orang kena bohong-bohong sama guru, itu gurunya tak sembahyang, dicakap dia sembahyang dekat Mekah, Ilmu ni bermuara kepada kebersihan kita, Hidayah tu rujukannya pada diri kita, kebersihan kita. Tidak ada satupun ilmu yang bukan datangnya daripada Allah. Tak ada satupun. Seluruh alam, seluruh makhluk
yang kasat mata dan yang tak kasat mata, kesemuanya bermuara kepada ilmu Allah. Karena awal dari yang awal, mula-mula sekali, yang ada hanya Allah seorang saja. Cepu emas ni pandangan malaikat, pandangan sir, bukan pandangan mata batin lagi, pandangan rahasia yang bertaraf cahaya. Cepu emas ni bagaikan petir menyambar, bagaikan halilintar yang tinggi, yang berkecepatan tinggi. Kurang dari 100 saat saja sudah boleh sampai cepu emas ni ya. Pembuka alam yang tersingkap, pembuka alam yang tertutup. Ini yang dikaruniai Allah, yang Allah karuniai kepada wali-wali Allah. Kepada tabi'in, arif billah yang sudah mencapai taraf kamil, kesempurnaan. Adapun nak mencapai taraf daripada level kesempurnaan ini adalah dimulai daripada kebersihan jiwa kita. Kullu jasad, zahir dan batin. Jadi bukan secara instan, bukan secara seperti orang main silap mata, simsalabin, abrakadabra, langsung terbuka mata batin. Langsung boleh tengok jin. Saya ni pernah tengok jin, saya boleh melihat jin. Banyak tu kan. Kalau jin tengok engkau ialah oh saya nampak jin. Dah boleh apa? Ada anak indigo, ada apa? Pandangan kasar, ada apa namanya? Yang boleh tengok hantu tu apa namanya? Itu bukan melihat hantu, bukan melihat gaib. Bukan. Itu hayalan, itu perasaan, rasa melihat. Itu baru rasa. Siapa di sini yang dah pernah tengok jin? Mahdi nak tanya, siapa di sini yang pernah tengok jin? Ada tak? Kalau memang betul, yang boleh buka kasab, siapa di sini yang pernah tengok jin? Dah pernah tengok? Siapa yang dah pernah tengok jin? Tengok hantu, tangkap gambar pakai kamera kan? Wah, boleh nampak dekat kamera boleh masuk. Ada tak dekat ini, dekat internet? Banyak gambar hantu, gambar jin, banyak kan, macam-macam. Kamera boleh tengok jin. Kamera tak sembahyang, tak belajar. Ya. Kamera tak kenal Tuhan, tak sembahyang, tak belajar makrifat, boleh tangkap jin. Oh, ini gambar apa ni? Oh, gambar setan.
gambar malaikat, ya tak? Apa tangkap? Kamera. Gambar malaikat cabut nyawa, ya tak? Gambar malaikat pun ada. Pakai jubah hitam, pegang pisau macam celurit tu. Apa ni? Ini malaikat maut lah. Pakai jubah hitam. Ada lukisan, ada gambar jembalang, gambar hantu bangkit. Ya. Macam mana lebih kasar lagi kamera daripada kita, ya tak? Kamera tu orang buat ke Tuhan buat? Kamera tu siapa buat? Mata kamera tu, lensa kamera tu, ya? Itu kamera pernah belajar makrifat kah? Kalau kamera boleh tengok gaib, kalau kamera boleh tangkap setan, ini kena belajar dengan kamera. Ya tak? Kenapa Bang Hadi gelak ni? Karena no logic, ya. Tak boleh terima akal. Kalau kamera tu boleh tangkap yang gaib, boleh tangkap gambar jin, gambar malaikat, sudah barang tentu, sudah pasti yang buat kamera tu, yang ciptakan kamera tu lebih daripada kamera lah. Seseorang yang mengarang buku, seseorang yang membuat buku, mana lebih pandai bukunya atau yang buat buku? Mana lebih pandai, ya, buku yang dibuat si pemilik buku, ya, dengan empunya buku, mana lebih pandai? Lebih pandai buku kah? Kitab tu, pengarang kitab, contohnya kalau Bang Hadi ini buat kitab, buat buku, ya, mengarang buku, mana lebih pandai buku Bang Hadi ke Bang Hadi? Mana? Sekarang kita ambil contoh kamera. Kalau kamera tu boleh tangkap hantu, tangkap jin, tangkap malaikat, yang buat kamera tu macam mana pula? Ada gambar surga, kan? Ada gambar neraka. Itu ilusinasi, ya? Itu daya hayal, ya? Imagination. Digambarkan macam ni digambarkan, ya. Lagi kamera. Jadi kau orang tengok video, tengok gambar, wah, bukan main. Setan pun boleh kena tangkap dengan kamera. Kita ni yang belajar sembahyang, solat, tak putus-putus, belajar syariat, belajar tarekat, belajar makrifat, tak boleh tengok hantu juga. Kamera tak belajar syariat, kamera tak belajar hakikat, kamera tak belajar makrifat, boleh tangkap jin. Apa itu pandangan mata batin? Kenapa ada mata batin? Kenapa boleh terbukanya muka syafah? Ada kekuatan pikiran, telepati, ya. Boleh membaca, kekuatan aura, banyak. Tengok sendok, tengok sudu, apa namanya, sudu. Tengok lama-lama boleh bengkok sudu. Ada tak tengok video di YouTube? Dia pandang saja sudu tu boleh bengkok sudu. Percaya tak? Yakin tak? Ada tak? Ya? Itu semua bermula daripada Allah, kudrat iradat Allah, kuasa hak Allah semata-mata.
Jadi Bahadi ini bukan nak melama-lamakan kajian ilmu ini, bukan. Sebab apa? Ya, Bahadi nak meluruskan dulu. Ya, apa sebenarnya yang menutupi mata batin kita ini? Ya, hati kita ini kenapa susah sekali nak menerima ilmu? Ya. Ada tengok orang boleh buat macam ini, boleh buat, kenapa aku ni tak boleh? Ya. Masuk dekat kubur, terpekik-pekik seorang, kerasukan, tak payah belajar. Tak ada belajar syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Masuk aja dalam kubur tu, dalam pekarangan kubur tu. Boleh terjerit-jerit seorang aja. Apa yang ditengoknya tu? Kalau nak tengok malaikat, tak payah pakai GoPro lah, kamera ke, iPhone ke, Samsung ke, tak payah. Kalau nak tengok malaikat, sangat-sangat mudah sekali. Tak payah belajar ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat, tak payah. Garanti nampak boleh tengok. Sebagai contoh, kenapa ada orang kesurupan, terjerit-jerit, terpekik-pekik? Kenapa? Kenapa ada orang dibacakan ayat kursi, berterabuk, terjengking-jengking, terjerit-jerit, macam ruqyah, macam kenapa tu? Itu malaikat tidak gaib, jin juga tidak gaib, setan pun tidak gaib, sama macam kita ni, tak gaib. Ini malaikat gaib lah, benda gaib lah, pusaka gaib lah, ilmu gaib. Mudah sekali cakap ilmu gaib ni. Pusaka gaib, duit gaib, kan banyak tu. Keris gaib, istri gaib. Pernah dengar tak istri gaib? Berkahwin dengan jin. Saya ada istri saya, istri gaib saya. Nak ke cerita? Nak ke? Kalau tak nak, kita tutup, cari cerita lain lah. Mudah sekali sedap nyaman sekali cakap gaib ni. Ada ustaz, tapi ustaz kat Malaysia tak ada lah, Singapura pun tak ada, Indon pun tak ada. Ini Bahadi cakap ustaz jauh-jauh sana punya. Saya boleh tarik duit gaib. Saya ni boleh tarik duit gaib. Pernah dengar tak? Las-las masuk zil. Last sekali gurunya masuk zil. Bahadi tak usah sebutkan nama lah. Tak payah sebut nama. Nak bukti? Nak. Bahadi boleh buat. Tapi bukan duit 100 ringgit jadi 200 ringgit. Bukan. Itu duit 100 ringgit dah besar. Apa nak digandakan lagi? Yang nak digandakan ni duit RM1 jadi RM100. Itu okey. Ini duit RM100 nak digandakan. Buat apa nak gandakan lagi? Dah besar dah. Siapa ada duit sini saya gandakan. Boleh menggandakan wang. Boleh tarik duit. Masuk hutan, keluar hutan. Tidak sedikit orang yang belajar ilmu makrifat, las-las sekali kerjanya tarik barang gaib.
Tak sedikit. Ya, Bang Hadi cakap awal-awal nih ya. Ini Bang Hadi cakap, siapa di sini yang nak minta nak jalan atas air boleh hilang, duduk sembahyang buka sejadah ada duit, Jangan tanya Bang Hadi pasal tu ya. Nak cari ilmu kebal, jangan tanya Bang Hadi. Dah cakap terang-terang nih. Jangan tanya tu. Ilmu kebal. Kereta kebal adalah ilmunya yang kebal, bukan kita yang kebal. Kereta kebal pun binasa. Kereta kebal pun binasa juga. Balik lagi tajuk kita. Bagaimana caranya pandangan zahir, pandangan batin ini satu. Sebagai contoh orang buta, coba suruh jalan orang buta tu, boleh berjalan tak dia? Boleh kan? Sebab dia berjalan bukan pakai mata zahir, dia pakai mata batin. Itu pun terbatas juga. Orang buta boleh berjalan, boleh dia pakai indera rasa, dia pakai indera rasa, bukan pakai indera penglihatan. Jadi manusia ni perasa dia, nak tengok, nak mengetahui sesuatu banyak, banyak alatnya, banyak jalannya. Boleh dengan mata, boleh dengan pendengaran, boleh penciuman, boleh rasa, boleh dengan pikiran. Itulah kekayaan kita yang dibagi Allah. Tak payah tengok dari mata pun boleh kita tahu. Tak payah rasa pun boleh tahu kalau gula tu manis kan? Kan? Tak payah rasa kalau garam tu asin kan? Yang tadi. Ingat tak tengah hari tadi? Apa Bang Hadi suruh? Coba kau pergi dekat laut. Rasalah air laut tu. Apa rasanya? Itu kan Bang Hadi soal kan? Kau orang jawab masin lah. Kau orang bohong semua. Macam mana Bang Hadi cakap kau orang bohong? Bang Hadi suruh kau orang pergi ke laut, ambil air laut tu, rasalah. Belum pergi kat laut dah cakap asin. Air laut tu bila letak di sini baru rasa dia asin. Air laut tu kalau hang tengok-tengok aja mana boleh masin. Boleh masin ke air laut tu kalau kau tengok-tengok aja? Engkau pegang pun air laut tu tak boleh masin. Air laut tu engkau pegang pun tak boleh masin kalau tak cecah di lidah. Begitulah kasab tu. Begitulah kasab. Begitulah mukasabah. Begitulah pandangan batin tu. Supaya pandai, ya. Jangan kena bodoh orang, jangan kena tipu bomoh, ya. Kita ni dah belajar, dah faham. Ini pandai-pandai ustaz. Tapi kena tipu sama bomoh. Bukan bah ditipu ke orang, Pertanyaan Bang Hadi, cobalah rasa air laut tu kan. Itu kan fi'ilnya kan fi'il amar, fi'il perintah. Rasalah air laut tu. Cobalah rasa air laut tu. Coba. Itu kan perintah tu.
Cubalah rasa air laut tu. Ya. Apa rasanya? Kalau engkau orang paham, kena pergi dekat laut. Pergi dulu dekat laut. Pandangan mata batin. Pandangan mata batin. Satu pandangan mata zahir. Pandangan mata batin, satu pandangan mata zahir. Mata zahir ni tak boleh buat apa-apa tanpa mata batin. Jadi kalau nak melihat Tuhan tu, ya, jangan dengan kata-kata. Kalau nak melihat, nak berjumpa Tuhan, ya, nak berjumpa dengan Allah, ya, jangan dengan cakap. Nyatalah Allah pada kita. Matahari itu terang. Lagi terang Allah. Kenapa kau tak melihat? Terangnya matahari. Lagi terang Allah. Banyak ni kan? Banyak dengar kan? Banyak tak? Banyak tak bahasa-bahasa macam ini? Betul ke yang cakap tu dah tengok Allah? Yang cakap tu betul tak dah tengok Allah? Kalau gurunya mungkin boleh tengok. Kalau gurunya. Tapi si murid ni sampai bila-bila pun tak pernah tengok Allah juga. Akhirnya macam mana jadinya? Kesian tak sama murid? Apa yang dimaksud dengan terangnya matahari, lagi terang Allah? Maksudnya macam mana tu? Ini kan berumpama-umpama tak? Boleh samakah terang matahari sama terangnya Allah tu? Boleh sama? Boleh sama tak? Kita pun kalau kenal Allah, lebih terang daripada matahari. Kita ni, kalau kenal Allah, lebih terang daripada matahari lagi. Jadi kembali lagi kepada kajian. Mata zahir, satu mata batin. Mata zahir tak akan boleh melihat tanpa adanya mata batin. Tak boleh, tak bisa. Kalau ada yang cakap mata zahir ni boleh melihat tanpa mata batin, pembohong besar. Kenapa? Mata zahir ini adalah syariat, mata batin ini adalah hakikat. Syariat dan hakikat tak boleh berpisah. Berpisah batal. Telinga zahir, telinga batin satu, tak berpisah. Berpisah batal. Tak ada guna telinga ni. Mata ni pun tak ada guna apabila berpisah dengan mata batin. Begitu jugalah jasad kita, diri zahir kita, berpisah dengan diri batin, mati. Faham mati tak? M-A-T-I, mati. Kerana syariat, jasad ni syariat, ruh kita ini adalah hakikat. Tak boleh berpisah. Maka kenalilah diri batinmu, kenalilah diri batin kita melalui diri zahir kita. Kenal diri batin, kenal diri zahir. Bagaimana nak mengenali diri zahir ni? Kenalilah diri batin. Jadi banyak guru mengajarkan kepada murid nak membuka mata batin, membuka mata batin. Banyak. Dipegangnya mata murid tu, dikecik dia, berkunang-kunang mata dia, tengok ada macam bintik-bintik, macam bintik-bintik putih, itulah nur. Ditekan dia macam ni,
Ada di dalam tu macam putih-putih, nampak macam terkelicik mata kita. Apa tu? Itulah cahaya. Itulah Nur Muhammad. Diri zahir berpisah dengan diri batin, mati. Pandangan zahir berpisah dengan pandangan batin, buta. Mana kunci dia? Syariat tak boleh berpisah dengan hakikat. Tak boleh saling membunuh. Tak boleh saling menolak. Hakikat tanpa syariat batal. Bagaimana kita makan tanpa dengan hakikat? Makan najislah yang kita makan. Minum tanpa hakikat, najislah yang kita minum. Sembayang syariat tanpa hakikat, jawab sendiri. Diri kita ni pun ada zahir, ada batin, ada syariat, ada hakikat. Ada zahir insan, ada hakikat insan. Ada rahasia insan, sir insani. Ada jasmani, ada nurani, ada rohani, ada rabbani. Di mana tempat nyatanya? Di mana tempat nyatanya? Pada syariat. Di mana kenyataan melihat? Di mana zahirnya melihat itu? Di mana zahirnya basirun itu? Kalau nak bunyi Arab. Basirun itu nyatanya di mana? Di mata. Hakikatnya nyawa. Bolehkah melihat? Bolehkah melihat mata ni kalau tak ada nyawa? Cuba letak tu di atas meja tu, buka ni mata ni, letak atas meja. Boleh melihat tak mata ni? Itu makanya pandangan zahir satu pandangan batin. Barulah sempurna pandangan kita ni. Jadi bukan susah nak tengok alam barzah, nak tengok alam luar sana, nak tengok alam jin. Tak susah, mudah. Tapi bukan ilmu tipu-tipu. Tahukah kita ni yang disebut penglihatan batin, mata batin? Tahukah? Yang mana mata batin? Yang mana yang dipanggil mata hati itu? Yang mana yang dikatakan pandangan rahasia? Kan banyak nih guru, ustaz cakap pandangan batin, penglihatan batin, mata hati, pandangan rahasia. Banyak kan? Cakapnya okey lah, banyak. Tapi pembohong. Itu makanya murid ni mudah sekali kena bohong. Itulah nasib murid. Sebab guru pun pembohong. Guru banyak pembohong. Akhirnya murid ni ya sangatlah. Di mana letaknya pandangan rahasia tu? Di mana makamnya pada diri kita ni? Berpisah saja. Sesaat. Pandangan zahir, pandangan batin. Buta. Tapi melihat. Melihat tapi buta. Mendengar tapi tuli. Punya hati tak merasa. Kalau masih level makrifat, belum lagi bro. Belum. Jangan nak bohong. Cuma kau tak nak jujur sajalah, ya. Kita ni tak nak jujur. Kenapa saya ni? Kenapa Bahadi cakap ni? Level tahapan makrifat belum boleh lagi menyaksikan Tuhan. Kenapa? Kerana awaludin ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini maknanya ilmu mengenal. Bukan ilmu melihat.
bukan ilmu menyaksikan Tuhan. Ilmu makrifat ni ilmu kenal, mengenal, nak mengenal, bukan level menyaksikan. Ini ya, kalau hang guru makrifat, tahu ni, dengar ni baik-baik. Kalau engkau sudah habis, penamat, penghujung, keputusan makrifat dah dapat, kau baru nak mengenal Tuhan. Kalaupun habis makrifat engkau, baru kenal baru. Jangan paksakan diri kau nak menyaksikan Tuhan. Apalagi masih di tahap di level hakikat. Apalagi masih di level tarekat. Engkau masih mencari-cari baru merasa-rasa. Engkau rasa Tuhan itu syirik. Engkau ingat Tuhan itu syirik. Tuhan tak boleh diingat. Kalau di syariat boleh. Kalau engkau duduk di syariat boleh. Boleh engkau ingat-ingat. So siapa yang tak mengingat Allah? Banyak kan? Ilmu buku, ilmu kitab, banyak. Salah ke? Tak salah. Salah ke ilmu tarekat? Tak salah. Itu semua Nabi bawa. Tak boleh dikeji. Itulah yang tahu dia. Itulah yang faham dia. Kita jangan nak keji-keji ilmu orang. Jangan tak salah menyalahkan. Apalagi nak mengapir-ngapirkan orang pula. Engkau kafir, engkau tak tahu. Siapa yang mengatakan orang itu kafir, engkau dulu kafir. Sebab kau cakap orang kafir, telinga engkau lebih dekat daripada telinga orang yang kau cakap kafir tu. Telinga engkau ni lebih dekat daripada mulut engkau. Yang kena dulu telinga engkau sendiri. Engkau sendirilah yang kafir dulu. Engkau kata orang sesat, telinga engkau yang dulu kena sesat. Sebab telinga engkau yang lebih dekat lagi. Kembali lagi ya, kepada adik-adik Bahadi, sahabat-sahabat Bahadi semua ya. Pandangan zahir, penglihatan zahir, mata zahir, basirun, esa, satu, al-basir. Itu bunyi Arab lah tu, tak payahlah kita ni bukan orang Arab. Mata batin satu dengan mata zahir. Ini baru sampai makrifat saja dah pandai tengok Tuhan lah, berjumpa dengan Tuhan lah. Faham dulu makrifat tu mengenali Tuhan. Awaludin makrifatullah, awal sekali nak mengenal Allah. Engkau belum boleh lagi tengok Tuhan. Belum. Pembohong. Tak nak bercakap-cakap pula dengan Tuhan lagi. Baru level makrifat. Baru tahap makrifat. Kembali lagi Jadi Bang Hadi, macam mana caranya kita ni supaya pandangan zahir kita dengan pandangan batin kita ni satu? Ketahuilah berkali-kali Bang Hadi cakap pandangan batin kita itu pandangan maha suci. Pandangan batin kita itu nyatanya pandangan maha suci. Pandangan mata zahir kita hendaklah suci. Selagi kita tak mensucikan pandangan zahir kita, tak akan pernah satu dengan pandangan mata, tak akan pernah satu dengan pandangan maha suci. Tak akan pernah. Sebab pandangan maha suci nak pandangan zahir yang suci. Jadi kalau engkau masih memandang yang maksiat, masih batil pandanganmu, masih kotor pandanganmu, masih kotor otak kamu, akal kamu masih kotor, satu dengan pandangan kamu, maka kotorlah pandangan dan pikiran kamu. Tak akan pernah terbuka muka sapah kamu. Pembohong. Pandangan hayal okey lah.
Tahu pandangan hayal, pandangan setan. Mereka-reka itu makanya faman tuallu apa tu? Dah lupa bang ada ayat. Fasawwah wajhullah. Faman tuallu fasawwah wajhullah. Maaf nih, Bang Adi bukan Arab, bukan pandai baca Al-Quran. Di mana kau hadapkan wajahmu, di mana kau hadapkan pandanganmu, itu aku. Itu pandangan aku. Kau tak pernah memandang. Itu semuanya aku. Itu buktinya. Kalau dari sudut pandang makrifat. Tapi kalau dari pandangan syariat, di mana kau hadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Itu syariat duduknya. Salah gak tuh? Tak salah. Berpulang kepada diri kita, berpulang kepada pemahaman kita, berpulang kepada ilmu kita. Kalau kita duduknya di syariat, ikutlah cara syariat. Pahamlah tentang syariat. Kalau hakikat, duduklah di hakikat. Ini ndak wajib al-wujud lah. Apanya yang wajib al-wujud? Engkau wujudnya Tuhan enggak? Engkau wujudnya Tuhan enggak? Kafir jindik kau. Wajib al-wujud. La mawjudun bihaqqi illallah. La mawjudun bihaqqi illallah. Dah. Semualah Tuhan. Apapun Tuhan lah. Makan pun Tuhan, berdiri pun Tuhan, tidur pun Tuhan. Makan pun Tuhanlah, Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang bergerak. Itu kau tak paham Tuhan. La mawjudun bihaqqi illallah. Ini hakikat. Ini makrifat. Letakkanlah pada hakikat. Letakkanlah pada syir. Pada rahasia. Kenapa kau letakkan di syariat? Ini sebab kau tak paham makam, tak paham tempat. Bukan marah, tak marah. Sudah banyak yang terjadi macam ini. Yang ada tipu menipu. Yang ada bohong membohong. Siapa yang kena bohong? Murid. Kasihan murid nih, nak belajar, nak tahu, berharap-harap dengan guru. Umat nih disesatkan, las-las jadi bomo. Kalau kau nak jadi bomo, tak payah kau belajar syariat, tak payah belajar tarekat, tak payah belajar hakikat, tak payah belajar marifat. Kalau nak jadi bomo, Bang Hadi menyalahkan bomo? Tak. Maksud Bang Hadi, bila kita nak jadi seseorang, tak payah sampai payah-payah sangat, sampai bertahun-tahun orang belajar. Jangan nak membodoh-bodohkan murid, jangan nak membodoh-bodohkan umat, jangan nak menyesat-nyesatkan umat. Kalau engkau tak tahu tu, mari sini, mari sama kita belajar, mari kita berkongsi. Aku tunjukkan engkau caranya. Guru mengajarkan bagaimana mendapatkan ilmu Allah. Guru bagaimana mengajarkan nak mendapatkan paham daripada Allah. Guru mengajarkan bagaimana mengenali Allah. Bukan ilmu guru yang nak dibagi dengan murid. Bukan paham guru yang nak dibagi dengan murid. Bukan kelakuan guru yang nak dibagi dengan murid. Ini belajar dengan guru. Nak belajar dengan guru, yang dapat ilmu guru, yang dapat kelakuan guru. Bukan tak banyak. Ada guru gaib lah. Di mana engkau jumpa guru gaib tu? Ada sana. Sana mana? Di mana kita nak belajar dengan guru gaib? Yang mana yang dimaksud dengan guru gaib? Nak tahu? Nak tahu guru gaib yang sebenarnya? Nak tahu guru yang sebenar-benar yang hak dalam diri kita ni? Nak tahu?
Guru zahir ini adalah gunanya hanya mengingatkan saja. Semua itu ada pada murid, ada pada diri guru. Guru ini mengingatkan saja, menunjukkan saja. Bukan boleh nak bagi ilmu. Ini esok kau bawa lembu, bawa kambing bawa ayam hitam, bawa ayam putih, emas 10 gram, duit 500 ringgit. Apa ini guru? Syarat pengeras dia. Ada pula nak belajar ilmu Allah pakai pengkeras. Bomo baru pengkeras. Mana ada Rasul kita, mana ada Nabi kita dulu pakai pengkeras tu, pakai syarat-syarat tu, mana ada? Nak panggil syekh lah, panggil syekh inilah. Marilah kita Al-Fatihahkan kepada syekh ini, syekh itu, syekh Yasin, syekh Al-Fatihah. Adakah syekh Yasin? Adakah syekh Al-Fatihah? Ada? Belajarlah yang bagus, jadilah guru yang baik, jadilah guru yang betul. Ajarkanlah umat ni, sampaikan. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran wa sunnati. Jangan lepas, gigit dengan gigi kau tu kuat-kuat. Akidah kita ni pegang Al-Quran wa sunnatullah wa sunnah Rasul. Jangan keluar daripada Al-Quran. Adakah dalam Al-Quran tu? Bawa lembu, bawa kambing, bawa ayam. Nak menuntut ilmu Allah ni ada? Adakah? Adakah syariatnya ni nak bersyarat ini, bersyarat itu? Emas 10 gram, duit 500 ringgit, bawa ayam, bawa kelapa, bawa cili. Adakah? Adakah hadis? Orang yang nak menuntut, nak menimba ilmu Allah ni, ada tak? Engkau buat-buatlah, pakcik. Nanti sambung lagi Nanti engkau ingat Mahdi marah pula. Orang makrifat tak ada marah. Memang macam ini. Supaya yang di dada engkau tu terbang lari semua. Yang menutupi hati kamu tu, yang bersarang di hati kamu tu. Lari semua terbirit-birit. Begini guru dulu mengajar. Tapi Bang Adi bukan guru